kita tak pernah pun dapat mengukur kesetiaan pemimpin-pemimpin kita. Tetapi lepas kita kalah, kita lihat ada pemimpin kita meninggalkan parti kita, melompat pergi ke parti lain selepas diugut dengan SPRM, diugut dengan pihak polis, ada yang diugut dengan lembaga hasil dalam negeri dan macam-macam bentuk ugutan, tuan-tuan. 16 orang dicuri oleh Bersatu. Namun ada juga saudara, termasuklah mereka yang mempengaruhi untuk pihak tertentu menyeberang ke Bersatu. Bila mana kita menang di Cameron Highland, dia tak jadi untuk melompat. Tetapi ada juga setengah-setengahnya, walaupun dia bersama dengan kita, tetapi bila dia didakwa, tuan-tuan, contoh macam Syahidan Kasim, sebelum ni bersama dengan kita, tetapi bila dia didakwa kerana mencabul kehormatan seorang Vasquez, maka akhirnya, tuan-tuan, dia telah meletakkan kesetiaan dia kepada pihak lain. Jadi kalau kita dah melalui pengalaman begini, kita dah lihat bagaimana bila mana parti mengambil keputusan untuk meminta semua ahli parlimen menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Pada ketika itu, tuan-tuan, ramai yang tidak mahu menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin, ingkar arahan parti. Tetapi tuan-tuan, saya rasa Presiden UMNO begitu lenient, masih lagi memberikan muka kepada orang-orang yang gagal untuk mematuhi permintaan parti. Ini dah habis berlapik dah, tuan-tuan. Kalau setakat beberapa orang yang digugurkan ini, saudara, sudah pastilah kerana mereka punya penglibatan, mereka punya peranan dalam membantu musuh UMNO itu sendiri begitu serius. Orang seperti Syahidan Kasim boleh dianggap sebagai seorang warlord, orang yang kita tahu menjaga kawasan dia dengan baik. Kita pun tahu dia kaya macam mana, dia menggunakan duit dia sehabis banyak dia belanja. Kita pun tahu macam mana Tan Sri Anwar Musa, seorang yang menjaga bahagian dia, banyak duit juga telah dibelanjakan. Kita mengambil risiko, tuan-tuan. Kita mengambil risiko. Kalau kita letak orang-orang ini sebagai calon pilihan raya, selepas pilihan raya tidak ada jaminan. Memang betul ada akta lompat parti, tetapi akta lompat parti itu kerusi hanya akan kosong kalau dia meninggalkan parti. Selain daripada kita ada tapisan keselamatan, tapisan SPRM, tapisan pihak lembaga hasil dalam negeri, tapisan pihak insolvensi, tapisan sampai ke pejabat agama pun kita nak pastikan YB daripada UMNO PN ni tak ada yang gagal untuk membayar nafkah kepada anak-anak dan sebagainya. Kita pastikan kalau dia gagal membayar nafkah kepada anak-anak, macam mana dia nak jaga rakyat, tuan-tuan? Bila kita pilih itu sudah pasti dia boleh jaga keluarga dia, dia ada pendapatan yang cukup untuk keluarga dia, maka apa yang dia dapat, allowance, begitu juga gaji sebagai wakil rakyat ni, dia dapat sumbangkan balik kepada rakyat. Tetapi baru sekali, tuan-tuan, baru sekali saudara, dia tidak dicalonkan. Hari ini mengambil keputusan nak bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Jadi bagi saya, saudara, tindakan parti tidak mencalonkan dia sebagai ahli parlimen Arau mewakili Barisan Nasional sangat tepat, kerana dia tidak ada kesetiaan kepada parti. Sama juga kalau Tan Sri Anwar Musa mengambil keputusan untuk bertanding di Ketereh mewakili Perikatan Nasional, itu hak dia. Itu hak dia. Dan sangat tepat, walaupun Tan Sri Anwar Musa ni usia dia 31 tahun dan diangkat, tuan-tuan, menjadi ketua bahagian, menjadi menteri. Berapa lama dia merasai nikmat, tetapi baru sekali dia tidak dicalonkan terus. Dia nak bertanding atas tiket parti lain, nak menentang UMNO, nak membenamkan calon daripada Barisan Nasional. Ketua puteri dia sendiri, sepatutnya dia tidak bertanding. Dia membantu ketua puteri dia. Duit yang dia dah kumpulkan selama hari ini, bantu jentera Barisan Nasional. Tetapi malangnya ini, tuan-tuan, gagal dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan parti.
Saya harap anak-anak muda yang akan mewarisi kepimpinan UMNO kena belajar melalui kesilapan kita yang lepas. Akibat daripada sabotaj parti, kita ingat kita nak sabotaj orang yang dapat calon yang kita tak dapat, yang pemimpin yang kita dukung tak dapat. Tetapi akibat daripada kita sabotaj calon-calon yang kita tak gemar ni kerana pemimpin kita tak dapat, apa jadi dengan kita pada tahun 2018? Kita hilang kuasa. Bila kita hilang kuasa, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, semua orang berada. Saya nak beritahu dengan Syahidan Kasim, Anwar Musa, mereka berdua ni ada kes mahkamah. Jangan lupa, mereka mungkin diselamatkan oleh Mahathir ketika Mahathir memerlukan mereka. Mereka mungkin diselamatkan oleh Muhyiddin ketika Muhyiddin memerlukan mereka. Tetapi akibat daripada, contohnya lah, contoh ni saya bagi contoh, kalaulah Syahidan dan Anwar Musa, tuan-tuan, disabotaj calon yang diletakkan oleh Barisan Nasional di Arau dan Ketereng umpamanya. Akibat daripada sabotaj ini, Barisan Nasional tidak cukup kerusi untuk membentuk kerajaan dan akhirnya Pakatan Harapan memerintah. Saya nak tanya dengan tuan-tuan lah, Pakatan Harapan ni suka ke dekat Syahidan Kasim? Pakatan Harapan ni, saudara, suka ke dekat Anwar Musa? Tuan-tuan, Pakatan Harapan tak lupa peranan Anwar Musa dalam perundingan dengan Tun Dr. Mahathir. Pakatan Harapan tak lupa kerana peranan Anwar Musa juga menyebabkan mereka hilang kuasa bila membentuk kerajaan bersama dengan Muhyiddin akibat daripada langkah Sheraton. Agak-agak tuan-tuan, bila dia ada kuasa tuan-tuan, dia balas dendam tak? Anwar Musa akan kena juga. Jangan lupa dulu Anwar Musa, dia nak pergi rasmi masjid dia di selatan Thailand, dah tak boleh pergi. Dah kena blok dengan immigration. Cari jalan juga. Last kali Latifah Koya kata no way, tak boleh keluar. Hanya selepas dia buat kerja Kongres Maruah Melayu tu, bantu untuk kerjasama dengan Mahathir, barulah lepas tu dia boleh pergi makan angin luar negara dengan isteri dia. Jangan lupa tu. Sama juga dengan Syahidan Kasim. Tak ada jaminan kalau Pakatan Harapan memerintah, kamu tidak akan didakwa balik. Jangan lupa. Jangan lupa benda tu. Itu sebabnya fikir panjang. Hari ni duit yang kamu ada tu, kamu pergilah spend. Kalau boleh cuti luar negara, pergilah cuti luar negara. Kalau tak nak bantu parti pun. Tapi jangan khianat parti. Jangan khianat parti. Kerana bila kamu khianat parti, Pakatan Harapan memerintah, apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan menjadi kerajaan, pendakwaan terpilih, pendakwaan bermotifkan politik, pendakwaan yang berniat jahat, semua akan berlaku balik.